Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang memandangkan dah habis tarawih, jadi kita nak mulakanlah kita punya interview pada hari ini. Hari ini saya nak interview di kalangan abang-abang senior juga, tapi dalam asrama ni sajalah. Segala kekurangan harap dimaafkanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ya bang, hari ini saya ada satu tugasan di mana saya kena buat video tentang berkenaan dengan rasuah. Dari pandangan abang, bagaimanakah rasuah ini dapat menjadi satu keburukan dalam negara kita? Pandangan anak lah berkenaan dengan rasuah. Apabila sebut pasal rasuah ni, kita boleh sebut sebagai dalam pelbagai kategori, pelbagai jenis kategori ataupun pelbagai jenis yang disebut sebagai rasuah. Rasuah ni bukan sekadar memberi duit sahaja, bukan sekadar memberi dalam bentuk wang, akan tetapi dalam bentuk benda yang berharga lah. Itu adalah rasuah. Bagaimanakah terjadinya rasuah dalam negara kita ini adalah ia sejak berzaman lagi lah, sebelum kemerdekaan lagi, dan sehingga kini rasuah itu berlaku pada era kerajaan selepas merdeka. Walaupun sudah bertukar, silih berganti kerajaan telah berubah, kerajaan demi kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dalam pencegahan rasuah itu sendiri. Akan tetapi dalam pengambilan rasuah itu sendiri terhadap individu tidak dapat dielakkan. Jadi sudah kita kenalilah, rasuah ini adalah satu jenayah yang tidak dapat dicegah dan tidak dapat dielak oleh mana-mana individu, walaupun diberi berbagai amaran oleh jabatan ataupun pihak yang berautoriti dalam mengendalikan rasuah itu sendiri. Baiklah. Bagaimana pula dengan kesan dan apakah langkah untuk kita mencegah rasuah itu sendiri? Kesan rasuah, apabila seseorang itu mengambil rasuah, kesan yang pertama sekali kalau kita relitkan dalam Islam itu sendiri, hukumnya adalah haram. Ini sebagai rujukan sajalah, rujukan yang saya petik dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang menyatakan hukum mengambil rasuah itu walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi direlitkan dengan sekarang mengambil wang tanpa sumber yang tidak diketahui adalah haram. Bila terhadap negara, kita boleh sebut daripada struktur pentadbirannya, kan, apabila daripada diri sendiri, kita sebut tadi kesan yang pertama daripada diri sendiri, dorongan daripada diri sendiri jatuh kepada masyarakat, kemudian jatuh pula kepada negara. Kenapa pula Ana sebutkan pasal negara? Mungkin kelompok ataupun golongan yang memberikan rasuah ni, dia akan pula memberi rasuah kepada pentadbiran secara khususnya. Antara contoh yang kita boleh ambil adalah pentadbiran yang tertinggi sekali. Maka di situ berlakulah pecah amanah, penyelewengan, ketidakadilan terhadap individu yang sepatutnya mendapat keadilan, diberikan kebebasan untuk bersuara, maka berlakulah kesan-kesan rasuah tersebut. Apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah rasuah itu? Yang pertama sekali adalah bawa perkara ini, sekali lagi, ini cadangan daripada membawa sekali lagi perkara ini dalam parlimen, bahaskan
beberapa item-item yang boleh mengikat lagi undang-undang tersebut. Bahaskan, jadikan dia sebagai draft ataupun undang-undang bertulis yang boleh menjamin orang yang melakukan rasuah itu dia berasa takut dan tidak melakukan ataupun tidak mengambil rasuah lagi. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah seperti mana yang menjadi pengamalan langkah-langkah ini telah dibuat oleh kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang itu telah dibuat, iaitu kempen mendahului rasuah, berjumpa dengan masyarakat, kita menerangkan apakah keburukan menerima rasuah itu sendiri, turun ke padang berjumpa, ataupun dalam istilahnya membanci masyarakat lah. Kita ambil ataupun kita create satu Google Form daripada pihak kerajaan, kita ambil pandangan mereka bahawa menerima rasuah itu adalah salah di sisi undang-undang, dan pandangan-pandangan yang telah mereka masukkan dalam Google Form itu dijadikan sebagai satu panduan khusus dan disebarkan secara digital ataupun secara buku. Langkah yang ketiga adalah memperketatkan ataupun memperkenalkan subjek ataupun menekankan lagi integriti itulah yang disebut dalam konteks sekarang secara telus. Kita tekankan lagi dalam penguatkuasa yang menjadi masalahnya sekarang ini adalah penguatkuasa sendiri pun menerima rasuah itu sendiri. Bukan sahaja orang biasa, bukan sahaja orang awam yang menerima rasuah, tetapi penguatkuasa juga menerima rasuah itu sendiri. Jadi kita perketatkan lagi etika dalam isu ini. Itu sajalah langkah-langkah yang boleh kami sebutkan untuk bagaimanakah kita nak mencegah untuk daripada mengambil rasuah dan kesan-kesan tadilah. Walaupun sukar, terpaksa berpanas, terpaksa berhujan dalam mencari rezeki, untuk menyara keluarga, untuk menyara anak bini, untuk menyara keluarga kita sendiri, itu adalah daripada kita mengambil rasuah. Itu sajalah nasihatnya kepada golongan muda dan umum. Nasihat ini juga hanya tujukan kepada diri anak dan semua. Okey, baiklah. Terima kasih abang. Alhamdulillah kita telah pun menemu ramah seorang abang senior kita pada malam ini. Dari saya juga sendirilah, saya ingin menyampaikan sedikitlah pesanan pada diri saya dan juga orang luar di sana. Sesempit-sempit apapun kehidupan kita di dunia ini, janganlah pernah kita menghulur atau menerima rasuah, kerana di sisi agama pun telah dikatakan bahawa hukumnya haram, dan dalam undang-undang negara kita sendiri pun ia merupakan satu kesalahan yang besar, kerana ia boleh, sekiranya orang itu menerima atau menghulur rasuah, dia boleh dijatuhkan hukuman penjara dan dikenakan denda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.